What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Vertu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, chapter 1102 telah pun berlalu dan banyak scene-scene yang menarik. Ada juga bahagian-bahagian yang kita rasa macam nak bersedih hati pun ada juga lah kan. Pasal kita tengok macam mana si Bonnie tu kan. Yelah, dia dah dapat tahu bahawa sebenarnya bapak dia tu memang menghantar surat dekat dia, tapi rupanya di-intercept oleh Alpha tu. Lepas tu orang pun decide kan untuk bantu Bonnie ni, si Connie dan juga kawan-kawan dia yang lain, untuk bantu Bonnie ni keluar daripada Sorbet Kingdom sana, daripada di penjara kat sana tu. Dan dia pun keluar untuk mencari bapak dia lah. Bila nak keluar cari bapak dia, macam-macam lah liku-liku yang dihadapi oleh Bonnie, yang membuatkan akhirnya dia dikenali sebagai one of the worst generation. So Bonnie ni boleh dikatakan sebagai antara worst generation yang paling muda sekali lah, sebab umur dia masa tu baru 9 tahun setengah kan. Nak di-compare dengan Luffy masa tu umur dia mungkin 17 tahun bila dia start berlayar kan. Dan dalam chapter 1102 ni juga kita boleh tengok macam mana Kuma, dia rupanya dia dalam diam dia adalah peminat fans, the biggest fans of Luffy. Dia tengok mula-mula sekali dia dapati yang Dragon ni banyak kali bila missing je kan, masa dekat Goa Kingdom tu mesti dia akan missing beberapa kali. Jadi dia buat conclusion bahawa mungkin anak si Dragon yang dekat sini. Lepas tu bila dah tengok si Luffy tu dia berantam macam mana kan, menggunakan teknik Gomu-Gomu no X tu, jadi dia pun merasakan yang itu adalah anak kepada Dragon lah. Tapi dia tak jump into conclusion lagi. Lepas dia jumpa dengan Dragon, dia tanya, aku ada jumpa seorang budak ni dekat Mount Kolubo sana tu, dekat Goa Kingdom tu, dia ni nampak capsut. Wah, tu Dragon cakap, kau nak aku mati ke apa? Kau cerita lebih-lebih ni kan. Lepas tu dia bagi tahu anak ni adalah titik kelemahan seorang parents dia ataupun seorang bapa dia lah. Jadi kat situ Kuma mengetahui bahawa Luffy ni memang anak kepada Dragon lah. Dan dalam chapter yang lepas pun kita tengok sedikit demi sedikit Kuma ni mengikuti perkembangan growth of Mugiwara Pirates, especially Monkey D. Luffy. Dan kita boleh tengok macam mana dia sangat-sangat amazed dengan sikap Luffy, especially masa Luffy pergi tumbuk Tenryubito tu kan. Dia kata ini memang sepanjang abad punya ni, sepanjang zaman tak ada orang berani buat sedemikian lah kan. Tak ada orang yang berani memberontak seperti mana Luffy ni kan. Berani dia tumbuk si Carlos tu lah. Carlos ke nama dia, aku pun tak pernah ingat. So dekat situ dia bertambah lah amazed dia kan. Jadi dekat dalam chapter ni kita boleh tengok yang mana sedikit sebanyak kita boleh predict apa yang bakal berlaku dekat dalam chapter yang akan datang. Sebagaimana kita semua sedia maklum, chapter yang akan datang ni akan keluar pada awal tahun ataupun pada tahun 2024. So lepas daripada chapter 1102 ni akan ada break. So chapter 1103 akan keluar pada tahun 2024 lah. So dekat situ kita mungkin boleh predict sedikit sebanyak. Sebab apa? Dalam tahun 2023 chapter awal yang dikeluarkan adalah chapter 1071. Dan dekat dalam chapter 1071 tersebut kita boleh melihat macam mana awal Kuma terbang daripada mana pun tak tahu sampai dekat Marijoa kan. Dekat sana tiba-tiba Kuma telah sampai dekat Marijoa. Jadi mungkin dekat situ akan depict ataupun memberi cerminan apa yang bakal berlaku dalam chapter 1103. Sebab apa? Dalam chapter tu pun bukanlah satu number yang cantik juga. Mungkin kita boleh katakan dalam chapter 1070 ataupun chapter 10 yalah, chapter yang ada number yang cantik sikit lah kan, untuk biarkan satu insiden yang cantik ataupun insiden yang baik itu berlaku. Tapi pada tahun 2023 tu chapter tersebut adalah 1071, tapi perkara tersebut berlaku. So berkemungkinan dalam chapter 1103 apa yang akan berlaku pada tahun 2024 ini, mungkin Kuma akan sampai daripada Marijoa pula, dia akan pergi ke Egghead Island. Ini hanyalah konklusi yang aku boleh buat berdasarkan ataupun berasaskan apa yang telah berlaku pada first chapter dalam 2023 lah. Dan dalam chapter awal pada tahun 2023 which is 1071 tu kita dapat melihat di mana pertarungan antara Zoro versus Kaku. Awal pertarungan mereka telah pun berlaku. Jadi mungkin itu akan menjadi cerminan apa yang akan berlaku dalam 1103, di mana awal tahun 2024 juga mungkin Oda akan tampilkan kembali pertarungan di antara Zoro menentang Uchi. Mungkin 1-2 panel ataupun 1-2 babak saja yang akan menunjukkan pertarungan tersebut. Sebab apa? Sebab flashback untuk Kuma telah pun selesai. So dalam chapter 1103 ini mungkin bila dibawa balik kembali scene ataupun storyline tersebut ke
current storyline, mungkin Oda akan tampilkan semua pertarungan-pertarungan ataupun apa yang sedang berlaku dekat Egghead Island lah. Sebab Oda kan suka dia buat macam itu. Bila Mugiwara Pirates sampai di satu-satu tempat ataupun di satu-satu pulau, Oda suka pecahkan diorang ni ke sini, ke utara, ke selatan, ke north, ke atas, ke bawah kan. Macam kat Skypiea, atas bawah. Lepas tu macam dekat banyak tempat lagi lah yang kita boleh tengok. Dekat Onigashima pun ada level 4, level 5, level 6, rooftop dan sebagainya. Lepas tu ada pula kat north, baru kat east, dekat south dan sebagainya. Mungkin dalam 1103 nanti Oda akan tampilkan kembali di mana lokasi Jinbe, di mana lokasi Sanji, di mana lokasi Brook dan sebagainya lah. Seterusnya dalam chapter 1071 tu juga kita boleh melihat di mana Garp telah pun membuat keputusan untuk pergi menyerang geng-geng Blackbeard Pirate ni di Hachinosu bagi menyelamatkan sang Koby. Jadi mungkin dekat dalam chapter 1103 juga akan berlaku sedemikian, di mana untuk chapter 1071 tersebut kita boleh tengok dia mencerita pasal bagaimana perjalanan kisah seterusnya untuk Mugiwara Pirates, tapi dia ada juga selitkan satu adegan di mana menunjukkan selain daripada tempat tersebut di lokasi yang lain, which is di tempat di mana Garp bagi tahu dengan dia punya kru dia nak pergi serang Hachinosu. So mungkin untuk chapter 1103 juga akan menunjukkan mungkin Cross Guild, sebab Cross Guild pun kita dah lama tak tahu apa yang berlaku dekat dorang. Bagilah, especially dia adalah one of the Yonko, so mungkin dia akan update kat kita balik apa perjalanan ataupun pergerakan untuk Cross Guild yang seterusnya. Seterusnya kita juga ada Shanks setelah dia berjaya menewaskan Kids Pirate. Mungkin akan tunjukkan juga adegan ataupun babak Shanks ke mana hala tuju diorang setelah ini. Lepas tu kita juga ada Blackbeard Pirates, sebab sebelum ni kita boleh tengok yang Hachinosu telah pun diserang. So mungkin ini akan menjadi cerminan direct daripada chapter 1071 yang mana Garp sedang menghala ke Hachinosu. Tapi untuk awal tahun 2024 akan menceritakan balik macam mana keadaan Hachinosu ataupun bagaimana keadaan kapten diorang sendiri, which is Blackbeard, apa hala tuju dia, apa pergerakan dia yang seterusnya. Guys, aku nak bagi tahu korang untuk next production t-shirt Scoverto. Design dah siap tau, memang canggih. Jadi aku belanja korang teaser dia. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu berita baik kat korang, which is 20 orang bertuah akan mendapat harga baju yang akan dihasilkan akan datang dengan nilai RM5 sahaja. Korang just buat pembelian t-shirt design Gear 5 ini dan dalam parcel tu akan ada satu sampul yang terisi voucher tersebut. So guys, cepat dapatkan baju Gear 5 yang dah tak banyak lagi berbaki. Hubungi nombor tertera atau tekan link di ruangan pin komen kat bawah. Dan tanpa melengahkan masa lagi, inilah dia teaser untuk 4 desain terbaru dari Kimi Scoverto. Ikuzu Yarodomo. Alright, so itu adalah prediction aku yang mana aku ambil chapter awal tahun pada tahun 2023, which is chapter 1071, untuk dijadikan cerminan untuk apa yang akan berlaku untuk chapter pertama dalam tahun 2024, which is 1103. So let's move on untuk apa berkemungkinan sangat akan jadi, which is kita boleh tengok yang sebelum ini Bonnie telah pun dicekak oleh Saint Garcia Saturn. Mungkin dekat dalam chapter nanti akan membuat liputan kembali bagaimana Bonnie ni akan terselamat daripada cengkaman Saint Garcia Saturn. Sebab apa? Antara idea yang aku boleh sumbangkan dekat sini, mungkin korang ada pendapat lain, korang jangan lupa tinggalkan dekat ruangan komen. Antara idea yang aku ada adalah sebab sekarang ni kita tahu bahawa Bonnie yang sekarang bukanlah dia dewasa, tapi dia sebenarnya kanak-kanak. Keluar awal dulu 9 tahun setengah ditambah dengan 2 years time skip, bermaksud sekarang ni umur Bonnie antara 11 tahun setengah ataupun 12 tahun macam gitu je. So dia adalah budak-budak. Jadi Saint Garcia Saturn mencekak Bonnie dalam keadaan umur Bonnie sebenarnya bukanlah yang sedemikian. Jadi mungkin Bonnie masih lagi dia boleh manipulate
umur dia untuk dia jadi kanak-kanak balik, dan sebab dia Jegarsia dia cekak macam ni kan. Jadi bila dia dah tukar je badan dia jadi kecil, dia akan loose sikit lah. Kat situ dia sempat untuk melarikan diri lah. Ataupun selain daripada itu juga, dalam chapter 1102 kita boleh tengok bahawa Kuma dia telah meletakkan sepenuh harapan dia tau. Dia telah mempertaruhkan nasib anak dia ataupun anak angkat dia tu kepada Sun God Nika. So berkemungkinan dalam chapter 1103 ni juga, seperti mana yang aku bagi tadi, berkemungkinan Kuma akan sampai. Tapi dalam chapter 1102 kita dah tahu yang Jegarsia satu dah meletakkan self-destruction ke atas tubuh badan Kuma. Mungkin tak tahulah betul Kuma bila dia sampai dia akan meletup ke apa. Tapi kat sini idea aku adalah berkemungkinan memang Luffy sendiri yang akan menyelamatkan tu Bonnie. Sebab kita tahu itu adalah harapan besar daripada Bartholomew Kuma sebelum dia ditukar menjadi robot kan. Sebab satunya dia sangat-sangat beriman, kita beriman lah dengan Sun God Nika ni. Sebab tu adalah boleh dikatakan leluhur ataupun kepercayaan nenek moyang dia lah. Dia dapat kepercayaan tu daripada bapak dia kan. Lepas tu barulah dia cerita pula dekat Bonnie kan. Bonnie pun bila nak lepaskan diri daripada Alpha pun dia menggunakan teknik daripada Nika juga. Dia ada terimbasan kan, ada imbasan yang ditanya macam bapak Nika tu badan dia macam mana, dia rupa paras dia macam mana. Kuma pun begitu, aku pun tak tahu sangat macam mana Nika ni, tapi badan dia adalah daripada getah dan dia boleh berbuat sesuka hati dia. Power dia tu hanya terlimitkan di atas imajinasi dia saja. Dengan cara tu Bonnie berjaya selamatkan diri ataupun berjaya untuk berlayar daripada Sorbet Kingdom dan terlepas daripada cengkaman Alpha. So mungkin dengan untuk kali ini juga cara Bonnie nak terselamat daripada cengkaman World Government ataupun Jegarsia Satun itu juga adalah daripada kuasa Nika. Sebelum ini Bonnie sendiri yang menggunakan kuasa Nika tersebut. Untuk kali ini mungkin Sun God Nika Sang Nika sekali lagi dia akan appear dan dialah yang akan melepaskan Bonnie daripada cengkaman Jegarsia Satun. Ini antara, bukan nak dikatakan prediction, tapi adalah harapan aku apa yang akan berlaku untuk chapter 1103. So mungkin korang ada pendapat korang sendiri, korang ada pandangan korang sendiri. So jangan lupa untuk share pandangan korang di ruangan komen. Aku nak baca. Sebab apa aku nak jadikan ruangan komen kat bawah ni sebagai satu tempat di mana kita boleh berdiskusi dan kita boleh lontarkan sama-sama pandangan kita. Aku tak kata pandangan aku bagus, aku tak kata inilah yang paling tepat, sebab beberapa kali dah aku buat prediction ataupun aku buat sedikit apa yang bakal berlaku akan datang, tak berlaku pun. So jangan segan silu untuk tinggalkan pendapat korang di ruangan komen, sebab tak ada jawapan yang betul, tak ada jawapan yang salah, tak ada yang tepat, tak ada yang kurang tepat. Sebenarnya kita hanya nak raikan anime yang kita sayangi ini, One Piece, dan kita nak jadikan ruangan komen tu tempat untuk kita sama-sama have fun, kongsikan pendapat kita. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi